menunjukkan alamat-alamat khusus bagi setiap fi'il. Jadi kita dah kan titik alamat bagi setiap fi'il. Itu alamat fi'il madhi, dia ada ta'u ta'nis as-sakinah dengan ta'u fa'il al-mutaharrikah. Jadi bila ada alamat ni, kita faham maksudnya kalimah fi'il itu adalah fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari' dia terima beberapa huruf, yakni qawluhu ba'dal huruf atau an yaqbala ba'dal huruf, seperti lam. Yang mana lam hanya khusus kepada fi'il mudhari'. Lam, sin, sawfa, ada alamat, ada huruf-huruf ni kita faham selepas itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian an yabda'a bi harfin min hurufi al-mudhara'ah. Fi'il mudhari' itu antara alamat dia yang khusus, dia bermula dengan satu huruf daripada huruf mudhara'ah, iaitu anaitu, hamzah, nun, ya, ta, bisyarti an takuna hadhihi huruf zaidah, dengan syarat huruf-huruf ni adalah huruf tambahan. Sebab di sana ada kalimat-kalimat yang bermula dengan huruf-huruf ni tapi dia huruf asliyah, seperti akala, ya isa, naqala, kafala. Jadi semua ni bermula dengan hamzah, nun, ya dengan ta. Tapi semua ni huruf yang asliyah, bukan huruf zaidah. Dan dengan syarat hamzah tadullu ala al-mutakallim, nun tadullu ala al-mutakallim wa ma'ahu ghairuhu aw al-mutakallim al-mu'adzin ghairuhu, dan juga ta menunjuk atas mukhatab ataupun al-ghaibah, dan juga ya menunjuk atas ghaib. Dan juga amar kita sebutkan dua, iaitu dalalatuhu ala talaq, syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Boleh Allah Sayyidina Muhammad an yaqbala nun at-tawkid ataupun nun mu'annatsaniyah mu'annatsan mukhatabah. Itu fi'il. Kemudian huruf dia tak terima alamat fi'il, tak terima alamat isim. Dan huruf terbagi kepada tiga, ada huruf yang khusus bagi isim, ada huruf yang khusus bagi fi'il, dan ada huruf yang tidak khusus mana-mana satu. Dia masuk atas isim dan masuk atas fi'il. Baik, selesai. Kita akan masuk bab baru, iaitu babul i'rab. Jadi yang kita duk mengaji belakang-belakang ni, isim, fi'il, huruf, kita nak kenal kalimat. Tujuan dia untuk ni maksud daripada apa yang kita mengaji sebelum-sebelum ni, itu adalah muqaddimah untuk sampai kepada untuk memahami bab i'rab. Sebab dalam bab i'rab kita nak i'rab kalimah, kita nak i'rab satu kalam, yang mana kalam itu terbentuk daripada kalimat-kalimat. Jadi tak dapat tidak, kita kena kenal dulu apa itu kalimah, dan kita kenal dulu apa itu kalam. Dengan tahu yang ini dah kalam, barulah kita boleh i'rab. Sebab kalimah yang satu tidak dihukumkan dengan apa-apa hukum. Zaidun, Zaid, kita nak kata dia rafa' ke, nasab ke, khafat ke ataupun jazam, tak boleh cakap lagi, sehinggalah kalimat tu berhubung ataupun bergabung dengan kalimat yang lain. Zaidun qa'imun, jadilah mubtada, khabar, jumlah ismiyah. So kita boleh hukumkan Zaid mubtada, hukum dia rafa', qa'im khabar, hukum dia rafa' juga. Baik. Jadi maksud yang kita ngaji sebelum-sebelum ni adalah nak sampai untuk memahami ini, yang maksud dia adalah babul i'rab. Babu al-i'rab. Apa maksud i'rab pada lughah? Lughatan al-ibana, al-izhar wal-ibana. Apa maksud al-izhar? Menzahirkan, al-ibana menjelaskan. Bayyin, kita kata bayyinah, kan bukti. Dia perkataan itulah bana. Ini dia punya sulasi mazid, abana yubinu ibanatan.
Al-hara yuzhiru izharan. Dengan mana menyatakan izhar, zahir, menzahirkan. Al-ibanah menyatakan. Sebab tu Allah nak dekat a'rabtu amma fi nafsi, maknanya aku menzahirkan apa yang ada dalam hati aku. A'rabtu amma fi nafsi ilaiha. Betul. Maknanya aku telah menjelaskan apa yang ada dalam diri aku kepada sebulan. Sebab maksud dia izhar. Sebab kita duduk dalam hati, kemudian dia zahirkan benda tu keluar. Itu maksud apa ni i'rab pada lughah. Adapun pada istilah taghyir ahwal awaqil kalim. Sebab apa? Adapun pada istilah taghyir ahwal awamil kalim disebab ikhtilaf fil awamil dzatiyati 'alaiha lafzan atau takdiran. Ataupun siapa yang dah hafal matan, dalam matan tu merupakan apa ni makna i'rab pada istilah. Jadi siapa yang dah hafal matan, maknanya dia dah hafal i'rab pada istilah. Iaitu taghyir awamil kalim, perubahan ahwal akhir kalimat, keadaan akhir kalimat. Bila kita sebut Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Nazartu ila Muhammadin. Jadi huruf dal berubah keadaan dia, dan tak berubah. Sebab tu nanti pada syarah dia akan sebut dalam akan sebut taghyir awakhiril kalimiyah. Apa ni taghyir awakhiril kalimiyah? Dia tak sebut awal kan, tapi dalam syarah akan sebut awal. Sebab ini maksudkan berubah akhir kalimat, bukan berubah diri akhir kalimat. Sebab akhir kalimat tak berubah dan tetap huruf dal, tapi yang berubah keadaan dia daripada rafa' kepada nasab dan juga kepada jar. Yang berubah adalah ahwal, keadaan akhir kalimat tersebut, daripada rafa' kepada nasab juga kepada jar. Jadi ja'a Muhammadun rafa', ra'aitu Muhammadan nasab, nazartu ila Muhammadin rafa'. Baik. Sekarang ni berubah keadaan akhir kalimat. Habis itu selesai bahagian kita tarik. Taghyir awal kalim. Baik, sebab apa dia berubah? Sebab disebab ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Sebab apa? Kerana perbezaan amal. Kerana perbezaan amal yang masuk ke atas kalimat. Berlaku perubahan tersebut daripada don dan din kerana amal. Kita sebutkan amal apa dia? Mayu asiru fil kalimah. Apa yang memberi kesan pada kalimah itu dinamakan amal. Jadi pada Muhammadun, amal dia adalah ja'a. Jadi ja'a dia menuntut rafa', dia menuntut fa'il. Jadi Muhammadun jadi fa'il ja'a. Adapun ra'aitu fa'il dan fa'il. Ini amal bagi Muhammadan, amal yang menasabkan Muhammadan. Ra'aitu masalah saya nama fa'il dan juga fa'il, dan dia fa'il muta'addi. Jadi sekarang ni dia menuntut maf'ulun bih. Muhammad jadi maf'ulun bih. Ini dia berubah. Adapun Muhammadin, amal dia apa? Amal dia ila, huruf jar. Amal dia ila, huruf jar. Jadi huruf jar dia menjarkan, dia menarikkan isim selepas dia
jadikan yang balik bawah. Jadi perubahan di sini berlaku disebabkan perbezaan amal-amal yang masuk. Jadi amal yang masuk amal rokok. Jadi amal yang masuk amal nasab. Jadi amal yang masuk amal jar. Dia faham? Betul. 2/3 takrif. Takrif awal kalimah, perubahan ahwal akhir kalimah, dan perubahan tersebut disebabkan perbezaan amal. Dan perubahan tersebut terbagi kepada dua, lafzan atau takdiran. Sama ada perubahan tersebut perubahan lafzi ataupun perubahan tersebut perubahan takdiri. Contoh, ja'al fata, ra'aitu al-fata, marartu bil-fata. Jadi kalimah fata akhirnya tidak berubah. Akhirnya tidak berubah. Masuk amal rafah sebut sama juga, masuk amal nasab pun sama juga, masuk amal khafat pun amal khafat ba pun sama juga. Tidak berubah ahwal akhir kalimah dia. Jadi pada zahir. Pada zahir tidak berubah. Tapi pada takdir dia berubah. Ini yang dimaksudkan pada takrif yang satu ketiga lagi dalam takrif ni. Dia kata perubahan tersebut sama ada pada lafaz ataupun pada takdir. Perubahan pada lafaz, perubahan yang kita boleh sebut, kita boleh tuturkan. Macam ni kita boleh sebut ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Jadi perubahan-perubahan ni kita dapat tuturkan dengan mulut kita. Tapi ada pun perubahan takdiri, ja'al fata, ra'aitu fata, marartu bil fata. Kita tak boleh nak sebut ja'al fatayu, marartu bil fataya, marartu bil fatayi, ra'aitu fataya. Tak boleh sebut. Perubahan di belakang kita tak boleh sebut. Jadi bila perubahan di belakang kita tak boleh sebut, dinamakan perubahan takdiri. Jadi dapat kita faham i'rab tu ada dua. I'rab ni perubahan tu lah, sama ada lafzi ataupun takdiri. Ini perubahan tu ada dua, i'rab ada dua, sama ada perubahan lafzi ataupun perubahan takdiri. Dapat daripada ta'rif yang musannif sebutkan. Apa dia perubahan lafzi ataupun i'rab lafzi? Kita ada ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Mani'un fa'il bagi yamna'. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, ni ta'rif bagi i'rab lafzi. Apa dia i'rab lafzi? Iaitu ma, i'rab itu perubahan yang tidak menegah daripada menuturkan nutqi bihi. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, iaitu perubahan yang tidak menegah daripada kita bertutur dengan dia oleh sesuatu yang menegah. Tidak ada sesuatu yang menegah daripada kita menuturkan perubahan tersebut. Itu dinamakan i'rab lafzi. Adapun i'rab takdiri, ma yamna'u lawan. Jadi ma la yamna'u, jadi ma yamna'u dengan nutqi bihi mani'un. Di sini kita buat tentang min lil bayan. Buat takrif ya. Tengok dulu. I'rab lafzi ma la yamna'u min nutqi bihi mani'un, settle. I'rab takdiri ma yamna'u min nutqi bihi mani'un, iaitu perubahan ma kena pada i'rab ataupun kena pada taghayyur, perubahan
menegah daripada bertutur dengan perubahan tersebut. 5. Ha dhamir kembali kepada ma oleh mani'un fa'il bagi yana, iaitu perubahan yang menegah daripada menutur dengan perubahan tersebut oleh sesuatu yang menegah. Jadi perkataan mani' itu satu perkataan yang umum. Jadi kita nak terangkan dia, kita akan datangkan dengan min. Ini kata min li bayan jins, min lil bayan. Min selepas ni dia nak terangkan apa itu mani. Min ta'adzurin, min ta'adzurin aw siqalin aw harakatul munasabah. Jadi kita dapat faham manik ada 3. Manik satu ta'adzur, ini manik daripada zahirnya alamat i'rab. Yang kedua sifat, dan yang ketiga harakat munasabah. Ada 3 mawani' al-i'rab. Ada 3 mawani'. Atas di pada kita faham daripada takrif di sini, i'rab tadi ni mawani' ada 3. Mawani' ada 3. Yang pertama at-ta'adzur. Yang pertama at-ta'adzur. Yang kedua sifat, dan yang ketiga harakatul al-munasabah. Ketiga, kita kan ta'adzur ni berlaku. Yakunu ta'adzur fil kalimat al-mu'rabah allati tantahi bi alifi maddi. Yakunu ta'adzur fil kalimat al-mu'rabah allati tantahi bi alifi maddi. Berlaku ta'adzur ni di mana? Daripada kalimat-kalimat yang mu'rabah, kalimat-kalimat yang terima i'rab yang berakhir dengan alif. Contoh tadilah ja'al fata, misalnya ja'al fata ra'aitul fata maratu bil fata. Ini apa ni, dan ada juga yakunu ta'adzur fil asma wal af'al. Dan ta'adzur itu berlaku pada isim dan juga fa'il. Berlaku pada isim dan juga fa'il. Contoh fa'il apa dia? Yas'al. Yas'al. Yas'al Zaidun. Atau yas'al fata fi apa dia? Kita ada ni apa buat lah. Jadi nak kata sini yas'al berakhir dengan alif mad. Yas'al apa ni, error dia atau hair juga. Jadi apa ni, maksud sama marfu' li tajarrudi, ada nawasi wal jawazin wa alamat
dhamatun muqaddaratun 'ala al-alif mana amri atau al-fathah sama juga. Cuma nak bagi tahu kat sini, ta'azzur boleh berlaku pada isim, contohnya kalimat fathah, dan boleh berlaku pada fa'il pada kalimat jasma. Yang huruf asma dan juga af'al. Wa yakunu ta'azzur fi halati apa nasab juga kota. Ta'azzur ni yang pertama sekali ini bagi dia punya nak mudah faham berlaku di mana, berlaku pada kalimat-kalimat yang mu'rabah. Kalimat-kalimat yang mu'rab kita dah kenal semalam. Ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab pula kita bagi dulu ada dua, mu'rab yang munsharif, mu'rab yang ghairu munsharif. Dia berlaku pada kalimat yang mu'rab yang berakhir dengan alif. Dan ta'azzur berlaku dhamir huwa kembali ke ta'azzur. Dan ta'azzur ni berlaku pada isim dan juga fa'il. Dan ta'azzur ni berlaku pada ketika rafa', pada ketika nasab, pada ketika khafad. Contoh pada ketika rafa' tadi lah ja'al fatah. Dia ta'azzur tapi ketika rafa'. Nazar tu ra'aitul fatah, itu ketika nasab. Marar tu bil fatah, itu ketika khafad. Okey, kita atur. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, sifat. Baik. Sikol berlaku pada kalimat-kalimat yang mu'rab yang berakhir dengan ya dan juga waw. Apa maksud ya umadim? Iaitu ya yang mana sebelum dia huruf kali bawah. Contoh kalimat al-qadi. Maknanya ya sakinah wa ma qablaha maksud. Ya yang mati sebelum dia berbaris bawah. Waw yang mati sebelumnya berbaris dhamma. Ya. Waw mati sebelumnya berbaris dhamma. Ya mati sebelumnya berbaris bawah. Yang macam hukum macam ni baru pula berlakunya sifat. Adapun kalau waw mati sebelum dia apa ni huruf waw tak mati tapi sebelumnya mati. Contoh kalimat dalbun. Huruf waw berakhir dengan waw tapi sebelum dia lam huruf sahih dia mati. Dia syarat yang dia ni berakhir dengan waw sebelum dia huruf berbaris dhamma ataupun berakhir dengan ya sebelum dia berbaris kasrah. Barulah berlaku sifat. Wa yakunu fil asma' wal af'al.
berlaku pada isim dan juga fa'il. Contoh pada isim nanti. Contohnya qadi. Kalau dia tadi qadi ini pada isim. Ia yamshi. Ini semua contoh. Kat fa'il ada yang berakhir dengan waw, kat fa'il ada yang berakhir dengan ya. Tapi kat isim hanya berakhir dengan ya. Tak ada isim yang berakhir dengan huruf waw. Tadi adalah maksudnya yang berlaku sifat. Yang berlaku sifat waw, lepas tu sebelum dia berbaris dhamma. Tadi tak ada. Ada salah. Semua orang lalu kita nak. Wah, Assalamualaikum. Menghadapi Ar-Rahmi wal-Nasmi. Bapak ya. Dan sifat berlaku pada ketika rafah dan juga pada ketika khafat. Berlaku pada ketika rafah dan juga pada ketika khafat. Ja'at qadi, marartu bil qadi. Adapun pada ketika nasab maka fathah dia zahir. Ra'aitul qadiyah. Ra'aitu al-qadiyah. Uridu an ad'uwa. Uridu an ad'uwa. Maksud dia zahir fathah. Berlaku pada mana? Batas haruf fathah itu Fatihah. Yang terakhir adalah harakatul munasabah. Takunu fil asma al-mudhafah ila al-mutakallim. Bila berlaku harakatul munasabah, harakatul munasabah berlaku pada isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Contoh Zaidun aku. Ini berlaku pada isim tadi. Ini berlaku pada isim. Zaidun akhi ataupun akhi Zaidun. Baiti jamilun. Ra'aitu akhi. Marartu bi akhi. Berlaku pada isim dan hanya berlaku pada ketika rafah, nasab dan juga khafat. Boleh berlaku harakatul munasabah. Disebabkan harakatul munasabah di pada isim maka tidak ada pada ketika nasab. Ada satu lagi tambahan, semuanya yang dalam kitab. Dalam kitab disebut mawane zuhuril i'rab ada 3, ta'azzub, siqah dan juga harakatul munasabah. Satu lagi harakatul hikayah. Satu lagi harakatul al-hikayah. Sampai tempatnya kita syarah harakatul hikayah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الإعراب.
al-i'rab wa taghyir awakhir al-kalim min khilaf al-awamil dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Wa aqulu asy-syarih rahimahullah al-i'rab lahu ma'nayan ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahiyyun. Amma ma'nahu fi lughati fa huwa al-izhar wal ibanah. Taqulu a'raftu amma fi nafsi idza abantahu wa azhartahu. A'raftu amma fi nafsi, aku telah menzahirkan dan menyatakan apa yang ada dalam diri aku. Jadi apa munasabah makna i'rab dengan makna i'rab pada lughah dan juga istilah? Sebab i'rab pada istilah dia menzahirkan pekerjaan kalimat itu. Kalimat ni jadi apa? Jadi fa'il ke? Jadi maf'ul ke? Adapun kalau tak ada i'rab, tak ada perubahan-perubahan tu, jadi tak nyata pada kita. Tapi dalam kitab-kitab ni kita baca tak ada baris. Jadi benda tu tahu dengan kaedah, dengan qawaid. Benda tu tak mustahil. Dulu pun orang sana mustahil baca tak ada. Kita buka kitab-kitab ilmu apa ni pakcik, apa ni pakdara. Kalau tengok kitab tu baca macam mana tak ada. Seolah-olah benda tu mustahil. Tapi bila ada kaedah, kita dapat tahu macam mana nak baca. Sebab tu faedah bahasa. Kita mengaji ni ada dua faedah. Lughah ni ada dua faedah. Samaratan. Samarah saghirah dengan samarah kabirah. Adapun samarah saghirah, kita kata faedah yang kecil, mana kita siyanatul lisan anil khata'. Kita dapat memelihara lidah kita daripada tersilap. Ini yang kita kata faedah saghirah. Tapi di sana ada faedatun ataupun samaratun kabirah. Kita nak faham khusus. Kita nak faham nas-nas. Kita nak faham Al-Quran, kita nak faham hadis Nabi SAW. Itu yang besar sekali. Itu samarah yang paling besar daripada kita mengaji ilmu. Wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa ma dzakarahu al-mu'allif bi qawlihi taghyir awakhir al-kalim. Adapun makna daripada istilah, maka huwa yani i'rab tu ma dzakarahu al-mu'allif, apa yang disebutkan oleh mu'allif. Mu'allif sebut apa? Taghyir awakhir al-kalim. Itulah makna i'rab pada istilah. Wal maqsud min taghyir awakhir al-kalim taghyir ahwali awakhir al-kalim. La yuqalu an yurada taghyir nafsil awakhir. Dia kata tak masuk akal bahawa dikehendaki dengan berubahnya akhir kalimat tu berubah diri kalimat tersebut. Tak masuk akal. Fa inna akhiral kalimati nafsuhu la yataghayyar. Akhir kalimat sendiri tidak berubah. Wa taghyiru ahwali awakhir kalimati ibaratun an tahawwulha min ar-raf'i ila an-nasbi aw al-jarri haqiqatan aw hukman. Dia kata perubahan ahwal akhir kalimat itu adalah ibarah. Dia nak cerita mengenai tahawwulha, berpalingnya akhir kalimat tersebut min ar-raf'i daripada rafah kepada nasab ataupun kepada jar. Sama ada berpaling ataupun berubah itu haqiqatan, cara hakikat, ataupun hukman. Ini lafzan atau takdiran. Wa yakunu hadha tahawul bisababi taghyir al-awamil. Dan tahawul ataupun taghayyur di sini disebabkan berubahnya awamil, amil-amil yang masuk. Min amilin yaqtadi raf'a 'ala al-fa'iliyyah aw nahwiha ila akhar yaqtadi an-nasba 'ala al-maf'uliyyati aw nahwiha wa halumma jarra. Masalan idza qulta hadara Muhammadun fa Muhammadun marfu'un li'annahu ma'mulun li'amilin yaqtadi ar-raf'a 'ala al-fa'iliyyah wa hadha al-'amil huwa hadara. Fa in qulta ra'aytu Muhammadan taghayyara halu akhir Muhammad ila an-nasb litaghayyur al-'amili bi'amilin akhar yaqtadi an-nasba wa huwa ra'aytu. Fa idza qulta hawaitu bi Muhammadin taghayyara halu akhirih ila al-jar litaghayyur al-'amili bi'amilin akhar yaqtadi al-jarra wa huwa al-ba. Wa idza ta'ammalta, kalau kamu ta'ammul, tilik, fikir, renungkan fi hadhil amsilati, pada misal-misal yang dia bagi ini, hadara Muhammadun ra'aitu Muhammadan hawaitu bi Muhammadin. Kalau tengok pada contoh-contoh yang dia bagi, zuhara laka, nyatalah bagi kamu, anna akhiral kalimati,
bahwasanya akhir kalimat wa huwa dal min Muhammad, iaitu huruf dal daripada kalimah Muhammad, lam yataghayyar, tidak berubah. Wa anna alladhi taghayyara wa ahwalu akhiriha, yang berubah hanyalah ahwal akhir kalimat tersebut. Fa innaka tarahu marfu'an fil misal al-awwal wa mansuban fil misal al-thani wa majruran fil misal al-thalith. Wa hadha at-taghyir min halati ar-raf'i ila halati an-nasbi ila halati al-jarri wal i'rab 'inda al-mu'allif wa man dhahaba madhhabahu. Dan dia kata perubahan di sini daripada rafa' kepada nasab kepada jar, inilah yang dimaksudkan dengan i'rab di sisi muallif, dan juga siapa yang berjalan jalanan muallif. Apa maksud dia? Sebab di sini sebenarnya ada khilaf antara ulama dalam mentakrifkan i'rab. Apa itu i'rab? Ini salah satu jalanan lah. Kita takrif i'rab dia adalah perubahan itu sebenarnya. Kena pada perubahan, bukan kena pada alamat tu. Ada takrif iaitu kena pada alamat itu sebenarnya. Ini salah satu takrif dia. Nanti kita tengok kitab lain lah. Tapi kita faham dulu, kita ngaji kitab ni kita tahu i'rab tu adalah perubahan akhir kalimat, apa yang disebut oleh musannaf. Wa hadhihi al-harakat ats-tsalatsu allati hiya raf'u wan nasbu wal jarru hiya 'alamatun wa amaratun 'ala al-i'rab. Baik. Kalaulah kita kata i'rab itu adalah perubahan. Perubahan daripada rafa' kepada nasab kepada jazam, itu yang dinamakan i'rab. Baik. Habis itu dhammah, fathah, semua tu apa dia? Itu alamat sahaja. Alamat. Wa hiya alamatun wa amaratun 'ala al-i'rab. Itu alamat bagi i'rab, bagi perubahan tersebut. Wa mislu ismi fi dzalika al-fi'lul mudhari'. Dan seperti isim pada perubahan tersebut adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pun sama juga, dia terima perubahan. Sebab kalimat ada berapa? Riza? Kalimat ada berapa? Anwa'ul kalimah ada berapa? Talha, kalimat ada berapa? Kalimat terbagi kepada Putri 3. Isim, fi'il dan huruf. Bentuk dalam kalimat 3 itulah isim, fi'il dan juga huruf. Yang mu'rab apa dia? Huruf semua dia bina. Al-harfu kulluhu mabni. Fi'il asal dia adalah bina, sebahagian daripada fi'il mabni. Fi'il madhi semuanya bina. Fi'il amar semuanya bina. Fi'il mudhari' bina kalau berhubung dengan nun taukid dan juga nun niswah. Selain itu barulah mu'rab. Adapun isim asal dia mu'rab, sebahagiannya mabni. Kebanyakan isim mu'rab, sedikit daripadanya mabni. Sebab tu di sini bab i'rab kita akan kaji pada isim dan juga pada fi'il mudhari'. Sebab tu disebut di sini wa mislu ismi fi zalika al-fi'lu al-mudhari'. Sebab fi'il mudhari' yang terima i'rab. Adapun fi'il amar ataupun fi'il madhi semua tu hukum dia bina. Falau qulta yusafiru Ibrahimu fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'. Okey. Sini nak tambah satu benda. Tadi nak sebut harakatul hikayah kan. Berhenti saat ini anda sebut tadi pasal harakatul al-hikayah. Dalam ni musannif sebut fa yusafiru yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un mubtada. Baik.
Sekarang ni yusafiru ni jadi apa? Kita nak i'rab kalam dia. Faham tak orang cakap apa? Ni kan, satu kalam ni kalam apa syarah Syekh apa ni Zulhamid. Dia kata fa yusafiru fa'lun mudhari'un marfu'un idza jarra bil sakali. Sekarang ni kalam ni kita nak i'rab. Yusafir ni dia apa? Ha? Boleh. Sebab ni dia ada sama. Ra'aitu tapi lebih tua lah. Ra'aitu Zaidan. Lepas tu ana nak i'rab Zaid. Ana akan cakap Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu mustaqbalun ismun mufrad. Baik. Sekarang kita nak i'rab. Zaid jadi apa? Ha? Jadi apa? Ha? Ada i'rab. Ada i'rab tak? Betul tak? Jadi apa maksud? Tak jadi apa? Jadi apa? Jadi pulau Muhammad. Jadi apa? Ha? Kita nak i'rab kali mana ni? Amin. Ini apa? Zaidan jadi mubtada. Mungkin semua ini jadi khabar. Zaidan jadi mubtada. Baik, mubtada hukumnya rafa'. Sebab masuk al-marfu'atu sab'atu dan dalam tu ada mubtada. Baik. Jadi rafa', alamat rafa' apa? Alamat rafa' dhamma. Lagi? Wow. Alif. Kan? Ada alamat rafa' tu? Ada. Dhamma tak ada, buat tak ada, alif tak ada, nun tak ada. Betul? Jawabnya? Ini harakat tu hikayah. Maknanya Zaidan itu mana ya? Zaidan mubtada marfu'un ini tidak. Wa alamatul raf'ihi tengok tak tahu. Enggak. Sorry. I'rab Zaidan. Mubtada'un marfu'un tidak atau maf'ul muqaddam. Ada maf'ul muqaddam. Dhammatun muqaddarah. Kalau dhammah kenal dengan al-lam sifatnya. Kalau dhammatun muqaddarah tu kalau ad-dhammah baru al-muqaddarah itu lebih lama. Jadi Zaidan mubtada'un marfu'un. Kalau nak sebut sebab apa dia marfu'un bil ibtida' wa ala raf'in dhammatun muqaddaratun apa dia? Ala akhirih mana amin zuhuriha istighadul mahal bi harakatil hikayah. Itu sebab ada mana harakat hikayah. Yang hak keempat tadi. Cuma dalam kitab ni dia sebut 3. Baik, sama dah. Fayusafiru tu zahirnya apa? Fa'il. Kenapa fa'il jadi mubtada? Yusafiru mubtada. Yusafir fa'il. Tapi di sini bukan wasalkan fa'il. Yusafir wasalkan lafaz. Maksudnya ai falafzu yusafiru apa ni fi'lun mudhari'un marfu'.
musafir ni jadi isim sebab dikosotkan lafaz dia. Fa'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbahu aw 'amilin yaqtadi jazmahu. Ada kalimah tajarrud di situ. Tajarrud ni amil apa? Amil suara tapi tak nampak. Amil maknawi. Ahsanta. Amil maknawi. Amil maknawi dah apa? Ada 3. Siapa tambah satu lagi? Dua. Ada 2. Amil maknawi ada 2. Satu ibtida', satu lagi tajarrud. Ibtida' pada jumlah ismiyah, tajarrud pada jumlah fi'liyah. Sebab ada yang apa ni i'rab, adanya contoh Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada'un marfu'un li tajarrudihi. Itu tersilap dah tu. Atau di ibtida'. Tajarrud hanya pada tengah. Fa idza qulta lam yusafira Ibrahimu taghayyara halu yusafir min ar-raf'i ila an-nasbi litaghayyuri al-'amili bi'amilin akhara yaqtadi nasbahu wa huwa lan. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahimu taghayyara halu yusafir min ar-raf'i aw an-nasbi ila al-jazmi litaghayyuri al-'amili bi'amilin akhar yaqtadi jazmahu wa huwa lan. Itu amil nasab, amil jazam kita akan baca nanti. Bab af'al. Wa'lam anna hadha at-taghayyura yanqasimu ila qismaini lamziyyun wa takdiriyun. Dia kata perubahan ini terbagi kepada 2, lamzi dan takdiri. Fa amma al-lafziyyu fa huwa ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un kama ra'aita fi harakati dali min Muhammad wa harakati ra min Yusafir. Wa amma at-takdiri fahuwa ma yamna'u min at-talaffudi ataupun min an-nutqi bihi, sama ya. Fahuwa ma yamna'u min at-talaffudi bihi mani'un min ta'addurin aw istisqalin aw munasabatin taqulu yad'u al-fata wal qadi wa ghulami fayad'u marfu'un. Sebab apa? Litajarrudihi min an-nasibi wal jazimi. Wal fata marfu'un likaunihi fa'ilan. Wal qadi wal ghulami marfu'ani li'annahuma ma'tufani 'ala al-fa'il al-marfu'. Wal ma'tuf 'ala al-marfu'i marfu'. Hukum dia. Walakin ad-dhammatu la tadhharu fi awakhir hadhihi al-kalimat lita'azzuriha fil fata wa siqaliha fi yad'u wa fil qadi wa li'ajli munasabati ya'il mutakallimi fi ghulami. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلام إن الفتى وغلامي لفائزان. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. Jadi innal fata sepatutnya masuk, tapi tak jadi innal fataya. Jadi innal fata sebab apa? Ta'azzur. Wa gulami sepatutnya itu kan masuklah gulaman, tapi ada ya gulami. Jadi waktu ni apa ni fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim ma'na min zuhuriha istighalul mahal bi harakatin munasabah. Marartu bil fata wa ghulami wal qadi. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakat. Dia kata kalimah yang akhir dia alif, maka ditakdirkan semua harakat. Kalimat tersebut ditakdirkan semua harakat. Sebab apa? Dita'addur. Sebab isim apa ni alif la taqbalul harakat. Alif tidak terima apa-apa harakat. Wa yusamma ismul muntahi bil alif maksuran. Dan isim yang berakhir dengan alif dinamakan isim maksur. Mislul fata wal asa wal hajar wal roha wal ridha.
Wa ma kana akhiruhu ya'an lazimatan tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasrah istiqali. Dan kalimat yang berakhir dengan ya, yang lazim. Ya sebelum dia itu baris bawah, ditakdirkan atasnya dhammah dan juga kasrah. Ditakdirkan dhammah dan juga kasrah. Sebab apa? Disiqali. Wa yusamma lismu muntahi bil ya manqusan. Dan dinamakan isim yang berakhir dengan ya dinamakan isim manqus. Wa tadhhar alaihi al-fathatu li khiffatiha. Dan zahir ke atasnya fathah kerana ringannya fathah. Ini ringan di sisi orang Arab. Jangan kita cakap aku baca senang al-qadiyyu, tak ada mudah mulut aku. Bukan ikut mulut kita, ikut mulut orang Arab. Di sisi mereka apa ni fathah ringan. Nahul qadi wal da'i wal ghadi was-sa'i wal ati wal rami. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallim tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha sabaqan lil munasabati nahu gulami wa kitabi wa sadiqi wa abi wa ustadi. Baik. Jadi Ibnu Ajurruh rahimahullah disebut babul i'rab, tapi dia tak sebut babul bina. Aks al-i'rab, lawan bagi i'rab adalah bina. Jadi syarah kita ni Syekh Abdul Hamid dia datangkan jazakumullah khairan, dia buat datangkan babul bina. Satu ni lah, bawah ni bab bina. Ini kita masuk ke dalam bagi kan dalam bab i'rab untuk babul bina. Babu al-bina. Al-bina itu merupakan apa dia? Pada syai' ala syai'. Terus disebut wal-luzum. Salah satu agar pada istilah luzum akhir kalimat halatan wahidah dan halatan wahidah dia bagi hamil wala bilari. Baik. Bina pada luar wada'u syai' ala syai' bi qasdi tsabat wal luzum. Wada'u syai' letakkan sesuatu atas sesuatu dengan qasdkan letak itu adalah tetap bi qasdi tsabat wal luzum. Itu lugatan. Tapi yang penting yang kita nak di sini adalah istilahan. Itu mana bina. Kalau bina orang letak sesuatu atas sesuatu dinamakan sebagai bina. Adapun pada istilah luzum akhir kalimah, tetap akhir kalimah di atas satu keadaan, tak berubah. Contoh, tadi kita kata ja'a Zaidun, ini kita buat ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, nazartu ila haula'i. Jadi kalimah haula'i tetap akhir kalimah dia dalam keadaan yang satu. Ketika rafa' datang amil rafa', dia pun dia tetap bagi bawah. Datang amil nasab, dia tetap bagi bawah hamzah ni. Dan datang amil khafat, amil jar, dia tetap bagi bawah. Itu maksud luzum akhir kalimah halatan wahidah. Tetap akhir kalimat di atas satu keadaan, di atas keadaan yang satu. Di atas keadaan yang satu. Sama ada tetap akhir kalimat itu di atas kasrah seperti haula'i
ataupun tetap di atas sukun seperti kalimah man. Dia tak berubah. Man. Ra'aitu man fi ra'aitu man fil madrasah, contohnya. Ataupun ja'a man qulta anhu ams. Marartu biman ra'aitahu ams. Semuanya akan tetap dalam keadaan sukun. Ketika rafah, nasab, rafat dalam keadaan sukun. Ataupun tetap akhir kalimah dalam keadaan dhammah. Contoh haisu. Ketika rafah kan, nasab kan, semua tetap dalam keadaan sama haisu. Ataupun satu lagi fathah. Contoh fathah boleh. Contoh fathah. Aina tetap dalam keadaan nasab. Apa ni nasab? Tetap dalam keadaan apa ni fathah, tak berubah. Jadi terkadang bina kekal akhir kalimat dalam keadaan kasrah ataupun sukun ataupun dom ataupun apa ni apa tak. Boleh faham? Baik. Dan tetap akhir kalimat di atas keadaan yang satu ni dighairi amilin, bukan disebabkan kerana amil. Bukan disebabkan kerana amil. Yani dighairi sababi al-amil, bukan disebabkan amil. Sebab yang ni dia tetap ni bukan disebabkan amil. Ni amil ja'a, bukan dia yang sebabkan dia jadi bina. Amil ra'aitu, bukan amil ra'aitu yang menyebabkan dia bina, dan bukan amil bina yang menyebabkan dia bina. Itu maksud lighairi amil. Tetap akhir kalimat di atas keadaan yang satu, bukan disebabkan amil. Tetap semua ni bukan disebabkan amil-amil yang datang. Memang keadaan ni macam tu, bina. Dan juga bukan disebabkan wala' ilali, dan bukan disebabkan huruf ilah. Contoh ja'a al-fatah, ra'aitu al-fatah, ja'a al-fatah, ra'aitu al-fatah, marartu bil-fatah. Fatah berubah luzum akhir kalimah, tapi mu'rab kan mabni. Mu'rab kan mabni. Ini mu'rab kan mabni. Tekan apa ni dalam di atas keadaan yang satu disebabkan ada huruf ilah. Disebabkan ada huruf ilah, ada huruf alif. Syarat takrif dia apa? Takrif bina mestilah luzum akhir kalimah hadatan wahidah, bukan disebabkan dan bukan juga disebabkan huruf ilah. Ada pun al-fatah yang disebabkan huruf ilah. Dekat belakang, sebab tu kekal keadaan yang satu. Betul al-fatah ni masih lagi dikira sebagai isim yang mu'rab. Cuma i'rab dia i'rab takdiri. I'rab dia i'rab takdiri. Baik, kita baca dalam dah. Wa yuqabilu al-i'rab al-bina'u. Wa yuqabilu al-i'rab al-bina'u. Wa yaqadihu kullu wahidin minhuma tamama al-iqtidahu bisababi bayan al-akhar. Ai bidhi tu'raful asya'. Dengan kita mengaji lawan dia, akan kita dapat lebih kenal satu tu sebagai betul-betul kenal. Lepas tu setengah orang dia hafal kalimat dengan hafal lawan. Contoh besar ci, sore dia hafal kabir, tawil qasir, samin lahir. Jadi dia hafal cara berlawan. Itu salah satu cara nak hafal kalimat lah. Semua dia akan macam tu.
Wa qad taraka al-mu'allif bayan al-bina. Taraka kat mana? Tak sebut. Mu'allif tidak menyebut apa ni kenyataan bagi bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka, dan kami akan menerangkan kepada kamu ala tariqati allati bayyana biha al-i'raba, di atas tariqah jalanan yang kami terangkan dengan tariqah tersebut akan i'rab. Fa naqulu lil bina'i ma'nayan, bagi bina itu dua makna, ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahiyyun. Fa amma ma'nahu fil lughah fa huwa ibaratun an wad'i shay'in ala jihatin yuradu biha al-thubut wal luzum. Sama orang subut sabat itu adalah masdar bagi sabata yas. Wa amma ma'nahu fil istilah fa huwa luzum akhir al-kalimati halatan wahidah li ghairi 'amilin wa ihtilali, wa dhalika ka luzumi kam wa man as-sukuna. Dan yang demikian itu, luzum akhir kalimat itu adalah seperti lazimnya kam dan juga man lazim akan sukun. Sukun tu jadi maf'ul bih bagi luzum. Itu yang mana boleh angkat dululah. Sebab luzum masdar diidafatkan kepada fa'il dia. Kaluzumi kam wa man as-sukuna wa kaluzumi haula'i wa hadami wa amsi al-kasrah. Dan seperti lazimnya kalimat haula'i dan juga hadami wa amsi akan kasrah. Bukan kasrah, tak ada tamam buta. Wa kaluzumi mundu wa haitsu ad-dhamma wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah. Wa min hadha al-i'rab, nanti benda ni dekat kauturan nada ada terang. Dan itu agak penting lah bila terangkan khilaf lughatul Hijaz, lughah Bani Tamim. Itu jadi kalau tak ada, maknanya dia tak ada persediaan yang bawah betul-betul ke kauturan nada, memang penting. Dekat kalimah amsi itu pun ada khilaf. Ada yang mengi'rabkan kalimah amsi, ada yang membinakan. Pening. Wa min hadzal idah, daripada penjelasan ini, ta'lamu anna alqab al-bina arba'atun. Anna alqab al-bina arba'atun, as-sukun wal kasru wal dhamm wal fath. Baik, ini ada perbezaan sedikit. Dia kata daripada penjelasan yang diberikan, maka dapat diketahui bahawa al-qab bagi bina, laqab maknanya macam nama orang juga. Kita nak gunakan bila kita i'rab sesuatu itu. Bila kita nak i'rab sesuatu kalimat yang bina, kita tak kata mabniun ala dhammah. Kita kata mabniun ala dhamm. Itu beza. Contoh, kita bagi i'rab dhammah, bagi apa ni al-qab bagi i'rab satu kalimah yang mu'rab. Contoh, ja'a zaidun. Ja'a zaidun, zaidun fa'il marfu' wa alamatul ini dhammatun zahiratun di akhir bilan tadi. Tapi ketika kita i'rab satu kalimah yang bina, ja'a haula'i, haula'i ini ada haula'i, kita akan kata haula'i fa'ilun apa ni isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah mabniun ala
Sedangkan berkatnya mabniun ala al-kasri. Kita tak akan kata kasrah. Kita tak akan kata kasrah. Mabniun ala kasrah. Istilah. Sebab bila bina kita akan guna tak ni tak ada. Nak membezakan antara i'rab dengan bina. Nak membeza tak ada apa pun. Mesti dia nak bezakan antara i'rab dengan bina. Mabniun ala al-kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Adapun pada ketika i'rab kalimah-kalimah yang mu'rabah, waktu itu kita guna dhammah, fathah, kasrah dan juga sukun. Sukun sama. Yang lain itu dia beza. Bezanya pada tarbuta. Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-ashya' la ta'subu 'alayka ma'rifatul mu'rab wal mabni. فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل والمبني ما لازم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اختلال. Boleh bezakan apa dia bina, apa dia mabni. I'rab hukum, bina hukum. Mu'rab satu kalimah yang terima i'rab, yang terima hukum i'rab. Dan mabni satu kalimah yang terima hukum bina. Boleh faham tak? Boleh faham? Tak faham tak? Tak faham kita tahu. Ada akan jelaskan. Sekarang mana yang nama itu? Ada apa kau kita yang mana? Al-i'rab dengan bina. I'rab kena pada hukum. I'rab kena pada hukum, perubahan satu kalimat. Adapun bina kena pada keadaan tetap suatu kalimat itu dalam keadaan yang satu. Tak payah tulis apa. I'rab dengan mu'rab tak sama. Mu'rab, i'rab kena pada hukum. Mu'rab kena pada satu kalimat yang terima i'rab. Boleh faham? Satu kalimat yang terima perubahan dinamakan mu'rab. Satu kalimah yang tak berubah di akhir boleh mati mabni. Contohlah kalimah haula'i. Haula'i ini mabni. Hukum dia bina. Dan dia mabni. Kita kata haula'i bina. Ini yang itu. Kalau kau ngaji usul fiqh ni, dia kata hukum taklifiyah. Apa taklifah yang lima? Wajib, kata wajib sunat, makruh, mubah, haram atau muharram. Ini bukan hukum. Sama, ini bukan hukum. Ini benda yang terima hukum tersebut. Adapun hukum wujud. Kalau ni untuk bantu, hukum dia hendak nambung, hukum dia karahah, hukum dia ibahah, hukum dia haram. Benda yang terima hukum wujud dipanggil wajib. Faham tak? Solat dipanggil as-solatu wajibatun. Sebab solat tu dia dihukumkan dengan wujud. Maka benda tu dipanggil wajibah. Benda yang terima hukum an-nadbu dipanggil mandub. Jadi nadbu tu satu benda hukum. Benda yang terima hukum tu dipanggil mandub. Karahah. Contoh karahah. Contoh kata minum dengan tangan kiri. Kita pakai minum dengan tangan kiri itu, kalau nak kata hukum, maknanya hukumnya karahah. Perbuatan tu makruh. Dia faham? Ya, ibahah hukum, mubah
Bukannya apa ni mubah benda yang terima hukum. Kalau kaji usul fikih tadi mau cakap ni, kata kalau nampak mainan antara sebab hukum taklifiyah ni hukum yang bersangkut kuat dengan perbuatan anak Adam. Hukum yang bersangkut dengan perbuatan anak Adam. Adapun benda tu dia bersangkut dengan perbuatan kita. Kadang-kadang kita disebutkan sesuatu hukum tu pada benda tu. Dia cakap babi haram. Cakap babi itu orang makan babi kena haram. Sebab babi tak haram, makan babi haram. Faham ada beza. Sebab makan tu perbuatan kita. Haram tu hukum. Jadi makan tu yang haram. Kalau kata arak tak haram. Arak tak haram, kenapa haram? Arak dia arak. Kita ambil siapa yang arak minum tu itu yang haram. Itu kalau dekat kalau sofik lah dia pun memang dulu lah. Nak bagi nampak. Nak bagi nampak saya hukum adalah hukum yang kita kaji semua yang berkaitan dengan anak Adam. Jadi sama lah, nak bagi tarak dia al-iqrar itu hukum perubahan dari itu. Ada pun mabni sesuatu yang terima i'rab. Lepas tu dia kata sini kat bawah tu wa ba'da bayanikum li hadhihi al-asya' la tahsuru 'alaika ma'rifatul mu'rab wal mabni. Tak susah kamu nak kenal apa itu mu'rab, apa itu mabni. Lepas tu dia kata apa itu mu'rab? Wal muqainal mu'raba ma la ghayyara. Ma tu kena benda. Benda yang berubah. Benda yang terima perubahan. Adapun dia tak takkan i'rab, dia akan takkan dengan taghyir. Taghyir awal akhir kalimah. Dia takrifkan bina, dia takrifkan dengan luzum akhir al-kalimah. Tapi kalau mabni ma lazimah. Benda yang lazim akhir kalimah. Dia terima bina. فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقريرا بسبب العوامل والمبني ما لازم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اختلال. Soalan? Wala ikhtilal maknanya bukan juga disebabkan huruf illah. Bukan disebabkan huruf illah. Macam kalimah al-fatah. Kalimah al-fatah tu belakang huruf illah. Jadi dia tetap akhir kalimat ja al-fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Fatah tu dalam keadaan satu. Tapi keadaan satu itu pun sebab disebabkan huruf illah. Jadi terkeluar daripada ta'rif. Ada nama dia? Ada nama dia.